Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya dan kumpulan saya akan melaksanakan tugasan 3 bagi subjek hubungan etnik, iaitu pembentangan ibu. Jadi tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah tentang unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia, iaitu dari aspek kepentingan dalam menghadapi cabaran unsur tradisi tersebut. Jadi ini adalah kumpulan saya yang terdiri daripada yang pertama adalah Daniel Amri bin Muhammad Nordin. Yang kedua adalah saya, Muhammad Ahmad Zakwan bin Alas, dan juga rakan saya, Zuhal Smith bin Zunaidi. Okay, jadi pembentangan kami pada hari ini adalah yang pertama tentang pengenalan unsur-unsur tradisi perlembagaan di Malaysia. Yang kedua adalah unsur-unsur tradisi. Jadi unsur-unsur tradisi ni dia terdiri daripada 4, iaitu pertama pemerintahan beraja, yang kedua agama Islam, yang ketiga bahasa Melayu, dan yang terakhir sekali adalah kedudukan orang Melayu. Okay, jadi seterusnya adalah apa itu perlembagaan, unsur perlembagaan. Jadi menurut Kamus Dewan, perlembagaan boleh didefinisikan sebagai dasar pemerintahan negeri, manakala daripada segi istilah pula adalah perlembagaan membawa pengertian satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan juga undang-undang dasar tertinggi yang penting dalam melincingkan pemerintahan dan juga kesaksamaan bagi semua individu. Jadi perlembagaan ini adalah satu dokumen yang memaktubkan semua undang-undang tertinggi yang mustahak bagi penubuhan dan juga kewujudan sebuah negara tersebut. Jadi unsur-unsur tradisi ini adalah perkara-perkara yang diwarisi ataupun pemindahan dan juga kesinambungan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Jadi perlembagaan ini merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan juga undang-undang daripada dasar yang dianggap penting dalam sebuah pemerintahan dan juga pentadbiran sesebuah negara tersebut. Jadi perlembagaan ni dia berperanan untuk menentukan dalam menentukan kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan dan juga hak-hak rakyat tersebut. Okay, jadi untuk perlembagaan ini juga dia memperkukuhkan identiti budaya dengan melihat daripada aspek bahasa, adat istiadat dan juga praktik budaya yang unik tu, selain daripada nilai tradisional dan juga musyawarah rundingan untuk penyelesaian melalui cara yang damai dapat menjadi landasan dalam penyelesaian konflik sosial dan juga politik. Jadi unsur-unsur perlembagaan ini adalah untuk melicinkan sesuatu pentadbiran ataupun pemerintahan dalam sebuah kerajaan tersebut. Okay, jadi seterusnya adalah unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Jadi unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan terbagi kepada 4 perkara. Yang pertama adalah pemerintahan beraja, yang kedua adalah agama Islam, yang ketiga bahasa Melayu, dan yang terakhir sekali adalah kedudukan orang Melayu. Jadi untuk unsur yang pertama iaitu pemerintahan beraja, saya serahkan kepada Daniel Amri. Terima kasih kepada saudara Aiman untuk pengenalan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Jadi kita pergi kepada unsur tradisi yang pertama, iaitu unsur tradisi dalam perlembagaan yang pertama ialah pemerintahan beraja. Jadi dalam buku ni kita nak terang dulu sedikit pasal pemerintahan beraja ni. Jadi sebenarnya terdapat beberapa perkara yang termaktub dalam perlembagaan yang menekankan tentang pemerintahan beraja ni. Okey. Jadi contoh dia, menurut perkara 38 ada memberikan keistimewaan dan kuasa tertentu kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, YDP ni apa adalah daripada raja-raja tu ada seorang YDP, iaitu ketua daripada raja-raja. Jadi antara kuasa-kuasa tersebut termasuk pelantikan Perdana Menteri, penunjukan anggota Dewan Negara dan Dewan Rakyat, pembubaran parlimen,
penunjukan hakim-hakim tinggi, pengampunan dan penunjukan Komisaris Agung Polis. Jadi semua Dewan Negara ke Dewan Rakyat ni dipilih dan ditentukan oleh Raja. Ini nak menunjukkan keistimewaan dan kuasa yang ada pada Raja. Dan ada juga perlembagaan yang berkait dengan pemerintahan beraja, iaitu menurut Perkara 33, iaitu agama rasmi. Perkara ini menyatakan agama rasmi Malaysia adalah agama Islam. Raja-raja Melayu yang beragama Islam ini memainkan peranan penting dalam pemeliharaan dan perlindungan agama Islam di negara ini. Okey, jadi ini adalah merupakan pengenalan tentang beraja ni. Jadi raja ni ada kuasa tertentu, ada perlindungan diri sendiri, dan tugas sebenar untuk raja ni adalah untuk menjaga agama Islam di dalam negara. Okey, jadi kita pergi kepada kepentingan dan cabaran pemerintahan beraja ni. Kita sebenarnya pada zaman ini terdapat banyak cabaran-cabaran yang timbul, isu-isu yang timbul berkenaan raja. Okey. Jadi terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah daripada aspek ekonomi, iaitu apakah cabaran ekonomi yang berkait dengan pemerintahan beraja ni. Dan yang kedua ialah pasal politik. Apakah cabaran yang timbul daripada isu politik ni dapat menyebabkan ada yang terjejas dengan pemerintahan beraja. Dan lagi satu tentang sosial. Ada juga cabaran yang timbul pada sosial ini yang berkait dengan pemerintahan beraja. Jadi kita pergi dahulu kepada aspek yang pertama, ekonomi. Apakah cabaran yang timbul daripada ekonomi ni? Okey, jadi sebenarnya ada timbul yang berkait dengan perkara 32 dalam perlembagaan, iaitu tentang isu keistimewaan Raja-Raja Melayu, iaitu ramai persepsi luar, ramai persepsi orang-orang masyarakat biasa tentang kemewahan dan keistimewaan yang melebih-lebih dan melampau yang raja dapat. Okey, kalau kita tengoklah raja mestilah biasanya mempunyai kediaman yang mewah, rumah yang besar, ada ialah banyaklah kelebihan untuk menjadi raja ni. Yang kita tengok beza sangat pangkat raja dengan pangkat rakyat. Okey. Jadi sebenarnya kepentingan untuk raja ni ada keistimewaan yang lebih daripada rakyat ialah kerana apa? Institut Beraja ini merupakan penjaga warisan budaya negara. Okey. Mereka memainkan peranan penting dalam menjaga dan mempromosikan kebudayaan Malaysia, adat resam dan tradisi. Keberadaan Institut Beraja membantu memelihara dan memperkukuh identiti negara. Jadi dari sudut ekonomi kita boleh tengok bahawa raja ni merupakan salah satu simbol, salah satu wajah negara yang kita boleh tengok. Bila orang luar tengok je raja okey, maka kita tengok negara tu okey. Jadi ini merupakan kepentingan adanya perlembagaan tentang perkara 32 ni, iaitu isu keistimewaan Raja-Raja Melayu. Dan seterusnya cabaran yang timbul daripada politik. Okey, ada juga isu tentang yang mengaitkan perkara 40 dalam perlembagaan Malaysia, iaitu berkenaan Majlis Raja-Raja. Okey. Jadi dalam politik sebenarnya ada permintaan sesetengah ahli politik ini untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya termasuk hak-hak individu, iaitu kesetaraan gender ataupun hak LGBT. Seperti yang kita tahu sekarang memang heboh tentang kita nak samakan lelaki dengan perempuan, gaji sama lelaki perempuan ataupun hak LGBT, iaitu di mana berlakunya lesbian, gay dan sebagainya. Jadi pentingnya di perlembagaan ni kerana apa? Okey, sebab Majlis Raja-Raja ni mempunyai peranan konsultif, mempunyai peranan yang hak dalam politik seperti perubahan perlembagaan dan penubuhan undang-undang baru. Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa untuk mengadili dalam hal-hal adat istiadat, agama Islam dan hal-hal lain. Sebenarnya dalam politik untuk menumbuhkan suatu undang-undang ataupun menumbuhkan perlembagaan yang baru, dia pasti kena lalui dulu raja-raja. Jadi inilah pentingnya adanya perlembagaan ini nak menunjukkan bahawa raja ni mempunyai kuasa penuh untuk nak menubuhkan sesuatu undang-undang ataupun perlembagaan baru, kena lalui raja dulu. Jadi raja ni tugas dia adalah menjaga agama Islam. Jadi perkara-perkara yang sebegini pastilah akan ditolak dan tidak dipersetujui. Dan lagi satu, ada cabaran yang timbul daripada sosial. Okey, jadi dari segi sosial iaitu menurut ada
terkena dengan perkara 153 iaitu isu keistimewaan Melayu dan orang asli yang timbul apabila rakyat kaum Cina, India dan etnis lain dalam menuntut hak kesamarataan dari segi belajar, penyebaran dakwah dan pekerjaan. Okey. Sekarang kita tahu ada ramai kaum-kaum lain yang nak sama rata dengan keistimewaan orang Melayu ataupun orang asli. Jadi pentingnya ada perlembagaan ini kerana apa? Nak menunjukkan bahawa perkara ini berkaitan dengan keistimewaan Melayu sebagai kaum majoriti di Malaysia dan perlindungan kepentingan orang asli. Institut Beraja memainkan peranan penting dalam memelihara keistimewaan dan kedudukan Melayu sebagai salah satu rumpun utama di Malaysia. Jadi apa yang Raja sebut adalah mutlak. Jadi seperti manalah orang-orang bawah dia perlulah mengikuti apa yang Raja titahkan, yang beri perintah. Jadi pentingnya perlembagaan ini ada adalah untuk menjaga keistimewaan orang Melayu dan orang asli melalui pemerintahan beraja. Okey, jadi ini saja untuk unsur pertama iaitu unsur pemerintahan beraja. Kita beralih pula kepada unsur yang kedua iaitu tentang unsur agama Islam yang akan dibentangkan oleh saudara Amir. Okay, terima kasih kepada saudara Amri. Seterusnya kita sambung kepada unsur yang kedua iaitu unsur agama Islam. Baik. Agama Islam adalah kita sedia maklum bahawa agama Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan dan masyarakat di negara Malaysia. Jadi dalam perkara 3/1 telah dinyatakan bahawa sememangnya agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Iaitu ini menunjukkan bahawa majoriti daripada penganut agama di Malaysia adalah terdiri daripada orang Islam lah. Serta ianya juga memberikan pengakuan rasmi terhadap peranan dan kedudukan agama tersebut dalam masyarakat. Baik, apabila agama Islam ni menjadi agama rasmi bagi perlembagaan ataupun persekutuan, maka Islam ni memberikan kebebasan kepada warga negara ataupun rakyat untuk beragama. Walaupun Islam ni adalah agama rasmi di Malaysia, perlembagaan juga menjamin kebebasan beragama kepada semua rakyat lah. Ini juga termaktub dalam perkara 11/1 yang menyatakan bahawa setiap warga negara mempunyai hak untuk memeluk, mengamalkan serta menyebarkan agama dengan damai. Akan tetapi kita boleh lihat bahawa semua agama boleh menyebarkan dengan aman damai kan agama. Tetapi orang bukan Islam tidak boleh sewenang-wenangnya menyebarkan ataupun mengajak orang yang sedia Islam untuk memeluk agama mereka. Seterusnya, Undang-Undang Islam termaktub dalam perkara 11/3, perlembagaan memberikan hak kepada penganut agama, iaitu ini termasuk agama Islam, untuk menguruskan hal ehwal agama sendiri. Kiranya macam semua agama dalam Malaysia ni diberikan hak untuk menubuhkan ataupun menyelenggara yayasan masing-masing lah, sama ada berkaitan dengan pemerolehan harta dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan dan cabaran agama Islam sebagai agama persekutuan. Baik, kita lihat daripada kepentingan dahulu dari segi ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut apabila Islam ni menjadi agama persekutuan, maka prinsip-prinsip ini termasuk daripada dalam larangan riba, seperti judi dan transaksi haram. Apabila ekonomi Islam ni kita berlandaskan dengan agama Islam, maka semua benda ni kita tidak buat lah. Dan ianya juga mempengaruhi kepada dalam sektor perbankan, kewangan dan perdagangan.
Terdapat juga kewangan ni kita kembangkan institusi-institusi kewangan syariah serta kita promosikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi. Bebas daripada bunga, bunga, judi dan transaksi haram. Baik, bagi cabaran daripada segi ekonomi, kita boleh lihat bahawa adanya diskriminasi agama dalam sektor pekerjaan. Kita boleh lihat bahawa setengah pihak apabila kita nak apply kerja ataupun nak memohon kerja, maka majikan tu ada sesetengah majikan dia akan mementingkan agama dan dia nak kalau boleh orang yang nak bekerja tu mestilah boleh free hair dan sebagainya. Maka ini tidak bolehlah sebab dia telah termaktub dalam Akta iaitu perkara 8/2 tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir, jantina dan mana-mana undang-undang ataupun dalam pelantikan jawatan. Jadi perkara diskriminasi ini tidak bolehlah. Baik, seterusnya kita lihat kepada kepentingan dari segi politik. Agama Islam diiktirafkan sebagai agama rasmi. Maka prinsip ini juga mempengaruhi dalam bidang politik. Sebagai contoh, dalam perkara 11/3 memberikan kebebasan kepada negeri-negeri lain untuk mengatur serta menguruskan hal seperti agama, institusi Islam, hukum kekeluargaan dan serta jenayah Islam. Kita lihat kepada cabaran dalam segi politik ni. Kita lihat bahawa pada baru-baru ni artikel ni dipetik daripada Utusan Malaysia pada tahun 2013. Pemimpin parti politik pembangkang mempertikaikan agama Islam ni sebagai agama persekutuan. Akan tetapi apabila perkara ini berlaku, kita mestilah merujuk balik akta yang telah sedia ada iaitu dalam perkara 1, Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain tidak boleh agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan dan cabaran Islam sebagai agama persekutuan dari segi sosial. Agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Prinsip dan nilai-nilai Islam mempengaruhi struktur sosial, norma, etika yang dianuti oleh masyarakat Islam. Bukan itu saja, ianya juga memberikan pedoman kehidupan seperti berkaitan dengan hal perkahwinan, hukum waris, pendidikan agama dan sebagainya. Jadi kita lihat kepada cabaran. Bagi cabaran sosial ni, setengah isu tu dia orang bukan Islam mengajak orang Islam itu sendiri untuk murtad. Macam yang saya cakap pada awal tadi, dalam Akta Perlembagaan sendiri telah termaktub iaitu dalam perkara 11/4 Undang-Undang Negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-Undang Persekutuan ni bolehlah mengambil ataupun mengawal ataupun menyekat perkembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang menganuti agama Islam. Kiranya akta ni melaranglah orang yang bukan Islam mengajak ataupun menyuruh orang Islam yang sedia Islam untuk masuk kepada agama mereka. Seterusnya kita pergi kepada unsur tradisi yang ketiga iaitu bahasa Melayu. Baik, dalam artikel 152, ianya artikel ni telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi negara kita lah. Dan dalam perkara 152/1, perkara ini menjelaskan bahawa bahasa Melayu ni perlulah diajar sebagai bahasa yang utama di sekolah kerajaan serta sekolah-sekolah terbuka di semenanjung Malaysia. Perkara 161, perkara ini membincangkan perlindungan terhadap kedudukan bahasa Melayu itu sendiri serta hak penggunaan bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu dalam bidang
pendidikan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Bagi perkara 152/6, perkara ini menggariskan tanggungjawab kerajaan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam semua bidang kehidupan, sama ada dalam bidang politik ke, dalam parlimen tu sendiri, kita perlulah utamakan bahasa Melayu dibandingkan bahasa-bahasa lain. Kita tengok kepada kepentingan bahasa Melayu. Dari segi ekonomi adalah penggunaan bahasa Melayu dapat diutamakan dalam bidang pekerjaan, serta bahasa Melayu juga dapat diperkasakan dalam urusan perdagangan bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi dunia. Kita lihat kepada cabaran dia adalah pengambilan kerja yang boleh bertutur dalam bahasa Mandarin sahaja. Baik, jadi dalam perkara ini sepatutnya tidak bolehlah, sebab kita telah tengok tadi akta yang menyatakan bahawa sebolehnya kita perlulah mengutamakan bahasa Melayu dibandingkan bahasa-bahasa lain. Sebagai kita jadikan sebagai bahasa utamalah sewaktu kita nak berkomunikasi. Baik, seterusnya dari segi politik, cabaran dia adalah penggunaan bahasa asing ataupun percampuran bahasa semasa berbahas ataupun parlimen. Dilihat bahawa terdapat juga pertindangan ataupun sesetengah pihak melebihkan bahasa luar daripada bahasa Melayu. Maka itu tidak bolehlah. Untuk kepentingan bahasa Melayu dari segi politik, ianya adalah untuk memertabatkan bahasa Melayu dalam kalangan ahli politik. Yang kedua, kedudukan bahasa Melayu dapat dikukuhkan dalam bidang pentadbiran kerajaan. Yang ketiga adalah memudahkan arahan, perlembagaan serta undang-undang dikuatkuasa untuk memudahkan semua orang fahamlah. Untuk sosial pula, kita dapat lihat cabaran dia adalah sistem persekolahan yang memisahkan murid mengikut kaum dan penggunaan bahasa asing atau bahasa etnik dalam masyarakat ketika bertutur. Untuk kepentingan dia adalah membiasakan semua masyarakat ni untuk bertutur dalam bahasa Melayu lah sebagai bahasa utama. Yang kedua adalah kepentingan dia memupuk kecintaan kepada bahasa kebangsaan dalam komunikasi seharian. Seterusnya kita beralih kepada unsur yang ketiga, iaitu kedudukan orang Melayu. Keempat, kedudukan orang Melayu yang akan disampaikan oleh saudara Aiman. Okay, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada kedudukan orang Melayu. Jadi untuk kedudukan ataupun hak keistimewaan orang Melayu ni telah lama dipersetujui oleh para pemimpin kita pada zaman dahulu sebagai cagaran ataupun gantian kepada kesediaan untuk orang Melayu ni terima kepada kedatangan orang-orang luar seperti daripada etnik India dan juga Cina. Jadi kenapa adanya hak istimewa ni adalah untuk melindungi orang-orang Melayu daripada hak orang-orang Melayu ni daripada etnik luar yang datang ke Malaysia pada waktu itu lah. Jadi hak keistimewaan orang Melayu ni telah ditulis dalam perkara 153. Jadi dalam perkara 153 ni, perkara 153, Perlembagaan Malaysia memberikan Yang di-Pertuan Agong tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti-komuniti lain, dan seterusnya menentukan cara untuk melakukan ini seperti mewujudkan kuota untuk masuk ke perkhidmatan awam, beasiswa dan pendidikan awam. Jadi dalam perkara 153 ni dia telah jelaskan kedudukan orang Melayu ataupun hak istimewa orang Melayu ni mengenai jaminan, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu ataupun peribumi ni daripada aspek perkhidmatan awam, pendidikan,
hak tanah dan juga ekonomi. Jadi hak istimewa ni dia meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, seperti yang saya kata tadi, perkhidmatan awam, pendidikan, perniagaan dan juga kemudahan-kemudahan lain. Jadi untuk perkhidmatan awam ni, dia telah artikel ni telah menyatakan tentang kuota kemasukan orang-orang Melayu dan juga peribumi ni ke dalam perkhidmatan awam, beasiswa dan juga pendidikan awam. Jadi perkara 153 ni dia telah menyatakan bahawa orang-orang Melayu ni ada kuota dia dalam untuk bekerja dalam perkhidmatan awam tersebut. Jadi yang kedua adalah hak dalam pendidikan. Jadi kenapa kita kena ada hak bagi orang Melayu dan juga peribumi ni dalam pendidikan? Seperti yang kita tahu, ada kalanya orang-orang Melayu ni ataupun orang peribumi ni yang dapat sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi, tetapi akibat daripada kemiskinan ataupun kemunduran menyebabkan mereka terlepas peluang untuk menyambung pelajaran tersebut. Jadi dengan adanya kuota untuk orang-orang Melayu ni dalam menyambung pelajaran ke IPT ataupun IPTA, dapat menjamin orang-orang Melayu ni untuk sambung ke pelajaran yang lebih tinggi. Contoh macam kita tahu UiTM adalah satu IPTA yang adalah khas untuk orang-orang Melayu dan juga orang-orang peribumi. Yang ketiga adalah hak tanah. Contohnya dalam perkara 153 ni dia telah jelaskan bahawa orang-orang Melayu ni boleh mendapat permit ataupun lesen untuk mendapatkan tanah. Jadi tanah untuk orang Melayu dan juga hak untuk orang Melayu mendapat tanah dengan kebenaran daripada kerajaan negeri tersebut. Jadi orang-orang Melayu ni boleh mohon tanah di tanah Melayu ni daripada kerajaan negeri. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Jadi ekonomi kebiasaannya adalah untuk perniagaan. Jadi orang Melayu ni ataupun orang peribumi ni boleh mendapatkan permit ataupun lesen daripada kerajaan untuk membuka sesuatu perniagaan ataupun perniagaan lah kebiasaannya. Okey, jadi untuk cabaran, jadi bagaimana hak istimewa orang Melayu ni dan peribumi boleh tergugat. Jadi yang pertama daripada aspek politik. Jadi daripada aspek politik ni, isu-isu ataupun cabarannya, yang pertama adalah kaum-kaum lain ni berasa kurang yakin terhadap wakil rakyat ataupun wakil rakyat yang terpilih di negeri ataupun dun mereka. Jadi orang-orang daripada kaum lain ni, contoh kaum Cina dan India ni, dia tidak berpuas hati ataupun tidak yakin dengan wakil rakyat daripada kaum-kaum Melayu ni. Jadi itu adalah cabaran pertama daripada aspek politik. Untuk ekonomi pula, isu yang berlaku adalah berlakunya ketidakpuashatian oleh kaum lain dengan kelebihan yang diberikan kepada peribumi ni. Mana macam saya dah sebutkan tadi, orang-orang Melayu ataupun peribumi ni dia boleh mendapatkan lesen ataupun permit dalam melaksanakan untuk membuka sebuah perniagaan ataupun bisnes lah. Jadi cabaran yang kedua daripada aspek ekonomi pula adalah ekonomi negara dikuasai oleh kaum lain selain peribumi. Ini adalah cabaran dia. Yang seterusnya adalah sosial. Berlakunya ketidakpuashatian antara kaum-kaum lain ni di Malaysia dalam sistem pendidikan. Seperti yang kita tahu, isu paling terbaru adalah mengenai isu UiTM, di mana kaum-kaum lain ni bersuara bahawa mereka mahu untuk sambung belajar di UiTM, di mana UiTM ni khususnya untuk kaum-kaum Melayu dan juga peribumi. Jadi isu yang kedua adalah mahasiswa UiTM ni kurang terdedah dengan cara pemikiran di luar ruang lingkup budaya mereka sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, isu ni berbangkit kerana UiTM ni dia terhad kepada kaum Melayu dan juga peribumi. Jadi mereka menyatakan bahawa mahasiswa di UiTM ni kurang terdedah dengan cara pemikiran dan pemikiran di luar lingkup budaya mereka sendiri. Okay, jadi seterusnya kepentingan kedudukan orang Melayu ni daripada
cabaran yang saya nyatakan tadi. Untuk yang pertama adalah politik. Kepentingan unsur ataupun hak kedudukan orang Melayu ni adalah pertama daripada segi politik. Orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa dalam politik Malaysia yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Jadi prinsip ini tercermin dalam konsep ketuhanan Melayu yang diakui dalam Perjanjian Melayu 1957 dan juga Perjanjian Malaysia 1963. Jadi orang Melayu ni dah ada kedudukan istimewa dalam politik Malaysia tersebut. Jadi kawan-kawan lain ni tak boleh nak jatuhkan seseorang Melayu tersebut daripada dalam aspek politik tersebut lah. Yang seterusnya kepentingan dalam aspek ekonomi pula. Kepentingan ekonomi orang Melayu telah diamanatkan dalam rancangan Malaysia dan juga dasar ekonomi baru. Jadi dasar ekonomi baru ni dia bertujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kumpulan etnik di Malaysia dan memberi peluang ekonomi yang lebih besar kepada orang Melayu dan juga Bumiputera. Seperti yang kita tahu, kalau kat Malaysia ni, biasa kalau perniagaan semua telah dikuasai oleh kaum-kaum daripada etnik Cina. Jadi dengan adanya perlembagaan ni ataupun unsur-unsur hak keistimewaan orang Melayu ni dapat memberi peluang kepada kaum-kaum Melayu dan juga peribumi ni untuk menguasai ekonomi ni dan juga menyertai ekonomi program-program berkaitan dengan ekonomi ni lah. Yang seterusnya kepentingan daripada aspek ekonomi pula memberi lebih banyak peluang pekerjaan seperti memulakan pekerjaan. Dan yang terakhir sekali adalah menerima bantuan dan pembelaan sebagai penduduk peribumi. Jadi menerima bantuan ni kadang contoh yang saya dapat beri macam pinjaman amanah yang diberikan untuk peniaga-peniaga kecil ni memulakan perniagaan mereka. Jadi dengan adanya bantuan ni mereka dapat melaksanakan perniagaan tersebut. Jadi dengan ada bantuan ni dapat menjamin kaum-kaum Melayu ni untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi di negara kita. Dan yang terakhir adalah sosial. Jadi kepentingan sosial dan budaya merangkumi pemeliharaan identiti, bahasa, adat istiadat dan juga agama. Jadi untuk kepentingannya, perizaban kuota berkenaan perkhidmatan, permit dan sebagainya. Contoh macam saya katakan tadi, kuota daripada segi pendidikan diberikan keutamaan kepada orang Melayu dan juga Bumiputera. Contoh macam setiap tempat tu dia dah ada kuota dia, tapi untuk orang Melayu dan juga peribumi ni dia diberikan lebih keutamaan untuk daripada segi pendidikan ni lah. Jadi dengan adanya kuota ni dapat menjamin anak-anak Melayu ataupun peribumi ni menyambung peluang untuk meneruskan pengajian dan juga tidak terlepas peluang dalam menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Daniel Amri. Terima kasih kepada saudara Aiman. Maka itu adalah unsur yang keempat, maka berakhirlah tentang unsur perlembagaan, unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia ni. Jadi secara rumusannya, kesimpulannya, unsur tradisi ni dalam perlembagaan memainkan peranan penting dalam menghadapi cabaran yang timbul dalam masyarakat. Seperti yang kita tengok, banyak cabaran yang kita dah kupas tadi dan ada juga kepentingan perlembagaan ini wujud. Jadi hal ini demikian kerana unsur tradisi dalam perlembagaan adalah untuk menentukan bentuk sesebuah kerajaan, bidang kuasa pemerintahan dan hak-hak rakyat. Selain itu, dengan adanya perlembagaan Malaysia, sebuah kerajaan yang mempunyai pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus dapat dibentuk. Jadi sekian saja. Jadi untuk muka surat terakhir ada rujukan yang kami guna untuk siapkan e-book ni. Jadi sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.